Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dimuliakan, Masya Allah. Malam ni kita masih live lagi, Masya Allah. Sebelum kita malam esok, kita akan daurah. Jadi daurah yang ke berapa malam esok? Daurah ke-16, ke-14, ke-15. Tak apa, malam ni kita sambung lagi, Masya Allah. Mungkin ada sedikit lagi di dalam bab witir. Hadis terakhir, 2 hadis lagi dalam bab witir. Selepas tu kita akan masuk bab Syahrul Ramadan. Kita pun dah hampir nak Ramadan dah. Jamadil Tsani dah bermula hari ini. Esok dah masuk Jamadil Tsani yang kedua dah. 2 Jamadil Tsani. Masya Allah. Daurah yang ke-11 esok daurah yang ke-16. Masya Allah. Daurah 15, 16 Masya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri malam ni, Masya Allah, dengan iman dan ihtisab, yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yakin pada perintah Allah dan yakin pada janji-janji Allah, maka kita perlu hadirkan, iaitu apa yang Allah janjikan. Kita kata istihdarul fadail. Kita istihdarul fadail. Masya Allah, Abdul Razak Abdul Manaf, Pakcik Razak kita, tengok lama dah tak itu, Masya Allah. Di FB kita live juga malam ni, dan juga di YouTube, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita minta tuan-tuan menghadirkan diri, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah. Di FB pun kita ada, dan juga di YouTube lah. Asal kita di YouTube lah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi malam ni kita berada masih lagi di dalam kitab kita, iaitu dalam jilid kedua. Dalam jilid ketiga, Kitabus Salat, tetapi dalam bab kunut, dan hadis yang fasal ketiga, iaitu hadis ke-1293 hingga ke-1294. Ada 2 hadis lagi untuk kita habis di dalam bab kunut subuh ni. Dalam bab kunut subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1293, kurungan 6, kunut nazilah dibaca ketika solat witir. Anil Hasani radhiyallahu anhu anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jama'a an-nas ala Ubay bin Ka'b fakana yusalli bihim 20 lalayah wa la yaqnutu bihim illa fi nisfil baqi fa idza kanat al-'ashru awakhir تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولوا أبك أبي. رواه Abu Dawud. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Al-Khattab telah mengumpulkan orang ramai, merupakan orang ramai untuk menjadi makmum kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini nanti hadis ini akan datang selepas ini, macam mana Sayyidina Umar memulakan tarawih yang diimamkan oleh Abdurrahman bin Auf, diimamkan oleh Tamim Dari dan Ubay bin Ka'ab. Beliau telah mengimami orang ramai selama 20 malam, dan beliau tidak membaca kunut padanya melainkan pada 10 malam yang baki.
Baca pada 10 malam je, sebab dia 20 malam. Dia baca 10 malam sahaja. Tapi apabila hari yang ke-10, kebiasaannya beliau meninggalkan jemaah dan solat di rumah. Dan orang ramai berkata Sayyidina Ubay bin Ka'ab telah melarikan diri. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang unggul. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin Najjar. Orang Arab ni dia ada keturunan dia. Keturunan kita setakat tu, lepas tu habis tak tahu mana dah. Sampai ke atuk, lepas atuk tu habis. Saya kat Hasanul Hizam bin Hamzah bin Harum bin Seman bin Merah. Itu aja, lepas tu tak tahu ke mana dah. Jadi kita kena tahu keturunan. Nasab ini adalah satu ilmu juga. Waalaikumsalam Ustaz Toha. Masya Allah, Najib Toha. Okey. Jadi kunyah beliau ialah Abu Munzir dan juga Abu Tufail. Abu Munzir dan Abu Tufail. Beliau daripada kabilah Khadraj, iaitu orang-orang Madinah lah. Beliau ialah Sayyidul Qurra, iaitu ketua para qari, seorang yang alim tentang Al-Quran dan juga salah satu daripada penulis wahyu. Tapi ketua departmen dalam penulis wahyu kita telah mempelajari dahulu, iaitu Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit di bawahnya terdapat 14 orang departmen Al-Quran di zaman Nabi SAW. Salah satunya Ubay bin Ka'ab lah. Sebab dia departmen penulisan Al-Quran, tapi dia ketua qura. Pakat dia lain, status dia lain, dia ketua segala qari lah, Ubay bin Ka'ab ni. Iaitu beliau menjadi hafiz Al-Quran di zaman Rasulullah lagi. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau ialah 164 hadis. 7 daripadanya di dalam Sahih Bukhari dan 10 daripadanya di dalam Sahih Muslim. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan tahun kewafatan beliau. Satu pendapat mengatakan beliau wafat pada 19 Hijrah dan satu pendapat lagi mengatakan 32 Hijrah. Ini dalam Isti'ab dan Tahzibut Tahzib lah, dan juga dalam Mazahirul Haq. Hadis ini di antara dalil mazhab Syafi'i bahawa doa kunut tidak dibaca sepanjang Ramadan, bahkan separuh malam yang terakhir. Okey, beliau tidak datang kerana mengikuti Rasulullah. Beliau tidak datang kerana mengikuti Rasulullah seperti yang disebutkan oleh Imam Tibi. Beliau tidak datang kerana mengikuti Rasulullah seperti disebut oleh Imam Tibi. Mula Al-Qari berpendapat beliau tidak datang kerana terdapat keuzuran, iaitu seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Lepas malam ke-10 tu, 10 malam akhir beliau tak datang. Beliau mengutamakan beribadat secara bersunyi diri supaya beliau memperoleh kesempurnaan dan tidak dapat dihasilkan kalau beliau berada dengan orang ramai. Jadi dia 10 malam je. Sebab sahabat ni, mereka kehidupan mereka ialah orang-orang yang cinta kepada kehidupan akhirat. Dan mereka-mereka yang mana mencari dan mengutamakan kehidupan akhirat berbanding dengan kehidupan di dunia ini. Berbanding dengan kehidupan dunia ini, mereka mencari kehidupan akhirat. Jadi kalau mereka jadi imam, jadi Ubay bin Ka'ab kata, kalau dia Sayyidina Ubay bin Ka'ab kata, kalau dia jadi imam, so dia tak boleh sembahyang sempurna, dia tak boleh sembahyang sebab jadi imam hanya pada waktu-waktu tertentu saja, beberapa waktu dari tengah malam. Beliau suka daripada akhir Ramadan tu, daripada selepas Isyak tu sampai akhir, beliau beribadat sepanjang malam. Sebab tu biar lari. Orang kata, abakah Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab dah lari dah, tak nak jadi imam kami dah. Sebab beliau nak menghabiskan masa di dalam beribadat kepada Allah SWT. Waalaikumsalam ke anak kita daripada Kuantan. Okey, sebelah rumah kita dulu ke anak ni. Okey. Su'ila, hadis ke-1294. Su'ila Anas bin Malik anil qunut qala faqala qanata Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ar-ruku' wa fi riwayatin qabla ar-ruku' wa ba'dahu, rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah ditanya mengenai kunut.
Lalu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut selepas rukuk, di dalam riwayat yang lain sebelum rukuk dan selepasnya. Hadis juga menyokong pendapat kita Imam Syafi'i bahawa kunut dibaca selepas rukuk. Semalam telah kita bincang panjang lebar tentang kunut tadi. Kenapa kita berkunut, dan 3 jenis kunut yang dikendalikan, yang kita sebut, iaitu kunut kepelbagaian kunut pada mula-mula di dalam mendefinisikan kunut tadi. Okey, malam ni kita datang kepada bab yang baru. Bab baru, bab sensasi, bab yang selalu orang tunggu-tunggu, tapi makin lama makin sedikit. Makin lama makin sedikit, masjidnya mengecil, tidak bilangan orang tu mengecil. Dia itu bab Ramadan. Babu qiyami syahri Ramadan. Bab pun menghidupkan bulan Ramadan. Bukan bab berdiri bulan Ramadan. Qiyam tu saya tak terjemah berdiri. Qiyam saya terjemah menghidupkan. Sebab malam-malam yang perlu dihidupkan ialah malam-malam Ramadan. Malam-malam yang kita perlu hidupkan ialah malam-malam Ramadan. Pada malam-malam Ramadan kita perlu hidupkan. Dan kita sudah hampir kepada Ramadan, Jamadil Tsani. Selepas tu kita akan datang kepada Rajab, kita akan datang kepada Syaban. Jadi kita ada 3 bulan lagi. Maka datanglah Ramadan akan datang kembali dia. Kembali datang dengan membawa beribu-ribu dan berjuta-juta kebaikan pada mereka yang ingin mengambil kebaikan daripadanya. Iaitu season of amal, musim untuk kita memungut hasil. Bab ini menerangkan mengenai berjaga pada malam bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadat seperti tarawih, paling kurangnya tarawih lah, tilawah Al-Quran dan selainnya. Bab ini juga akan menerangkan mengenai menghidupkan malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban pun macam mana kita hidupkan malam nisfu Syaban. Hari nisfu Syaban kita puasa. Masya Allah, ramai orang yang berpuasa. Dan juga dimasukkan juga hadis nisfu Syaban di dalam qiyamul Ramadan. Solat tarawih adalah sunnah yang tersendiri. Solat tarawih ini adalah satu sunnah. Mengkhatamkan Al-Quran dalam solat tarawih juga satu sunnah bizat, satu sunnah. Jadi 2 sunnah di dalam Ramadan ni. Satu, menghabiskan tarawih, menghabiskan satu Al-Quran di dalam tarawih, dan bersolat tarawih. Bersolat tarawih, menghabiskan Quran. Solat tarawih itu satu sunnah, dan menghabiskan satu Quran. At least kurang-kurangnya kita bawa para hafiz di sembahyang masjid kita. Janganlah baca pendek-pendek. Kita baca untuk habiskan Ramadan tadi dengan sekurang-kurang at leastnya sepanjang bulan tadi. Mungkin kita, kalau kita sebaik-baiknya kita baca okeylah satu juzuk lebih, mungkin 1/4 juzuk pada 10 malam pertama. Jadi dia akan jadi 14 juzuk, ataupun pada 6 malam pertama. Sebab tu dia akan habis pada 27 Ramadan. So at least kita habis tenang. Itu bagi mereka yang mana tidak ada kelang kabut untuk bersafar dan sebagainya. Kalau mereka yang bersafar, yang bekerja dan bersafar, mungkin dia buat dalam 10 hari pertama habiskan Al-Quran. Cuma malam-malam selepas itu cuma hanya dalam salat tarawih dengan mungkin bacaan-bacaan yang pendek. Okey. Ulama berselisih pendapat mengenai solat yang afdal bagi solat tarawih. Adakah dikerjakan secara berasingan di rumah atau dikerjakan secara berjemaah di masjid, masjid-masjid. Telah berpendapat Imam Syafi'i dan sebahagian besar ulama mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, dan sebahagian ulama mazhab Malik, bahawa yang afdal adalah mengerjakan secara berjemaah seperti mana yang telah diamalkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang memulakan tarawih ini dengan berjemaah, dan para sahabat, dan berterusanlah amalan ini kerana mengerjakan secara berjemaah adalah salah satu di antara syiar-syiar Islam, syiar-syiar untuk menzahirkan Islam. Yang memulakan tarawih
dengan cara berjemaah ialah dimulakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ulama telah bersepakat di situ. Imam Malik dan Imam Abu Yusuf. Imam Malik dalam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Yusuf, sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain, ada juga mereka berpendapat bahawa mengerjakan secara berasangan di rumah adalah lebih afdal, kerana Nabi sebaik-baik solat dan adalah solat seorang itu di dalam rumahnya, melainkan solat fardu. Dia baik. Tapi kita ambil pendapat pertama. Berapakah rakaat solat tarawih? Sensasi. Sensasi ni. Masa kita budak-budak dulu kat kampung, kita buat 20. Tapi sekarang rata-rata dah jadi 8. Sebab manusia ni dah pandai. Dia kata 8 ni sunnah Rasulullah buat tarawih 8 dengan dibawanya hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Nabi buat 11 rakaat saja qiyamul lail. Itu telah kita jelaskan sebelum ini di dalam bab qiyamul lail. Sebab sembahyang tahajud dan sembahyang tarawih dua benda yang berbeza. Sembahyang Nabi yang bawa riwayat Aisyah tu, Nabi sembahyang 11 tu ialah sepanjang tahun Nabi sembahyang, termasuk Ramadan. Tapi Ramadan ada khususnya, iaitu sembahyangnya ada khususnya. Okey. Ada khususnya, iaitu 20 rakaat. 20 rakaat. Semua orang sekarang duk tunggu Mekah Madinah ya. Sebab Mekah Madinah ni kuatkan Salafi, tapi masih lagi 20. Allah, kalau Mekah Madinah lapar kak, habislah dunia ni, lapar habislah. Ni saya kata sensasi. Benda-benda yang sensasi. Masing-masing orang menjadi pandai di sini, dan masing-masing mereka Masya Allah menjadi ulama sendiri. Sebab dia nak sabitkan apa yang dia buat tu hak Nabi buat dan yang paling afdal. Okey, ini perkara yang sensasi. Perkara yang sensasi. Tolak alik semalam FB. Nanti insya-Allah kita akan kebanyakannya, kini saya nak kebanyakannya kita akan terus ke YouTube lah insya-Allah. Khair, masya-Allah, sensasi. Ibnu Sirin Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapakah rakaat tarawih? Imam yang 3 berpendapat solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tak ada satu imam pun yang kata 8. Imam tarawih ni katanya imam yang 3. Siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sendiri pun di Mekah, mereka mengatakan tarawih bilangannya 20 rakaat. Dia kata Nabi buat lapar tu, imam ni dia buat sendiri tu. Tu imam ni dia cari sendiri, tu mazhab Syafi'i tu, bukan hak Rasulullah tu. Rasulullah ni kan 8 buat. Manusia ni begitulah. Apabila dia nak buat sesuatu, dia akan sabitkan apa yang dia nak buat. Apa orang beritahu, dia tak dengar, dia tutup telinga semua. Imam yang 3, Imam Malik berpendapat solat tarawih tak banyak, 36 rakaat saja. Banyak pada orang lain lagi tu Imam Malik ni. Ada pendapat menyatakan 40 rakaat, 41 rakaat. 41 Imam Malik kata, 36. Dalam masalah ini ada ikhtilaf. Mereka solat tarawih di Mekah akan melakukan tawaf setiap kali 4 rakaat. Sebab tu dipanggil tarawih. Tarwih ni melepas 4 rakaat berhenti istirahat sekejap. Jadi orang Mekah selepas 4 rakaat dia tawaf. Lepas tu dia mula pula 4 rakaat. Lepas tu dia tawaf, dia mula 4 rakaat. Lepas tu dia tawaf, dia mula 4 rakaat, dia tawaf. Jadi di antara 4 tu dia ada 5 tarwih. 4 tarwih. Maka 4 tarwih tu kalau dalam plural kita panggil dia tarawih. Tarawih. Jadi 4 ni dipanggil tarawih. Tarawih lah.
tarawih di plural, dibawa dalam bentuk plural. Jadi 4 kali berehat. Tapi orang Mekah berehat tu dia tawaf. Dia bukan nak cepat sudah. Dia nak tawaf. Dia nak tawaf pula. Jadi Imam Malik kata, kami kat Madinah lepas 4 rakaat kami tak boleh tawaf. Jadi tempat tawaf, berehat tawaf tu, maka Imam Malik ganti 4 rakaat. Ya Bilal, arihna bis solat. Nabi kata, Bilal, rehatkan aku dengan solat. Jadi tarawih tu maksud dia rehat. So dia kata kita rehat dalam 4 rakaat lagi lah. Jadi 4 kali station, maka satu station 4 rakaat kali 4, maka 16 rakaat. Jadi 4 kali 16 campur 20, 36, tidak termasuk witir. Mekah salat 4 rakaat sebagai ganti sebagai tawaf. Mereka yang salat tarawih di Mekah akan melakukan tawaf pada setiap kali 4 rakaat. Maka Imam Malik berpendapat untuk tempat selain Mekah, salat 4 rakaat ganti sebagai tawaf. Jumlahnya 16 rakaat ditambah dengan 20, maka jumlah keseluruhannya adalah 36 rakaat. Mana 8 rakaat tarawih? Salat tarawih 8 rakaat. Ada tanda. Ada question mark. Tidak ada mana-mana mazhab pun yang berpendapat bahawa tarawih sebanyak 8 rakaat. Cuma mazhab Salafi ahli hadis sahaja yang berpendapat rakaat tarawih sebanyak 8 rakaat. Pada mulanya Sayyidina Umar melakukan solat tarawih sebanyak 8 rakaat. Kemudian beliau berpendapat rakaat solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Sunnah khulafa' rasyidin. Allahu Akbar. Dan seperti demikian juga pendapat Sayyidina Osman 20, Sayyidina Ali 20, sehingga sekarang 2 tanah haram pun melakukan 20, kecuali masjid-masjid Malaysia sahaja buat 8 sebab dia kata sunnah. Kalau masjid-masjid kat Kelantan, semua masjid daerah 8, 4 rakaat ada tazkirah lagi. Sebab apa tak tahu. Dia kata kita nak ra'i ustaz, kita nak ra'i. Kalau kita buat 20, orang tak sembahyang. Kalau kita buat 8, relax, tenang-tenang. Tak. Dalam agama ada tempat perlu kita ra'i. Dalam agama kita betul, kita wala tu'asiru, yassiru wala tu'asiru. Jangan kita susahkan, kita mudahkan. Tetapi hukum ini tidak pada semua tempat. Sebab satu-satu hukum tadi dia tidak umum untuk suatu tempat. Jadi ada keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang mana keadaan-keadaan dan situasi-situasi yang mana, iaitu keadaan situasi yang mana tuan-tuan yang mulia oleh Allah SWT, iaitu dalam keadaan situasi ini ada, kita tidak perlu raikan yang lemah. Kita tidak boleh raikan yang lemah. Kalau kita raikan yang lemah, kita mudahkan yang lemah, maka amalan itu akan berkurangan. Jadi ada perlu tempat kita raikan yang lemah. Kita tidak tengok masyarakat umat ini, kita nak bawa umat, kita nak bawa umat dengan cara mudah, tapi kita tak nak bawa umat untuk meninggalkan sesuatu yang besar kepada sesuatu yang kecil. Hanya semata-mata untuk kita ringankan dan kita melihat kepada orang ramai. Satu perhimpunan telah berlaku pada tahun 1999, perhimpunan di Masjid Seri Petaling lah, yang didatangi oleh salah satu masyaikh dalam dakwah, iaitu Mufti Zainul Abidin. Jadi kedatangan mufti di sini adalah selama 4 hari. So sedalam 4 hari, hari kelima mufti akan pulang. So kita pun bermesyuaratlah malam pertama setelah kedatangan beliau, adakah majlis ini akan kita lakukan
sebanyak 3 malam, 3 hari, atau kita buat 4 malam. Jadi keputusan asalnya 4 malam. Tapi lepas tu oleh kerana kita nak raikan, kita kata hari yang keempat tu hari Isnin, orang dah kerja. Okey, orang dah kerja, jadi kita ambil Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat orang kerja sekali hari, okeylah, orang boleh cuti Sabtu, Ahad. Jadi Isnin tu kalau kita tak doa hari Ahad, kita doa hari Isnin. So orang tak ramai. Macam-macam show. Mula-mula 4 hari nak buat macam-macam show, 3 hari, begitulah. Ittifaqnya 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Ittifaq. Okey. Jadi bila ittifaq 3 hari, mufti tengok show semua. Mufti Zainal Abidin, saya berkhidmat pada mufti pada masa tu. Mufti tengok show, semua orang bagi show. Selepas bagi show, mufti buat satu keputusan. Dia kata, dalam agama ada tempat kita perlu raikan dan ada tempat kita tidak perlu raikan. Di sini apabila satu orang tu dia rasa berhajat kepada agama, maka dialah perlu untuk bagi masa, luangkan masa untuk mempelajari agama. Jadi kita kata kalau kita buat hari Ahad ke apa, orang dia rasa kalau hari Ahad dia pun tak nak duduk, dia akan pergi. Kalau orang Sabtu pun buat, dia tak nak duduk, dia akan pergi. Tapi kalau orang tu dia nak, kalau orang tadi dia nak, tengok kan, dia nak, maka dialah yang berhajat, dialah yang akan berusaha. Sebab dia kata agama ni adalah untuk saya yang berhajat kepadanya, saya yang berhajat kepada agama tadi, dia berhajat. Jadi dia akan spendkan masa, dia akan bagi luangkan masa untuk perkara tersebut. Mufti putus, tak, kita doa hari Isnin. Siapa minta cuti, kalau siapa dah habis cuti, dia berhajat, dia cutilah. Begitu. Macam tu kan. Macam kita kata beriktikaf 10 malam terakhir. Orang berhajat tiap-tiap tahun dia minta cuti, dan dia khas cuti tanpa gaji lagi untuk beriktikaf 10 hari akhir malam untuk mengambil satu fadilah yang besar, iaitu 1000 rakaat, 1000 bulan dalam ibadat dengan beriktikaf. So kita yang berhajat, apabila kita berhajat, kita yang perlukan. Begitu. Dan kita tak meraihkan. Yasiru, jangan kita berat, kita ringankan. Tak, hukum itu tidak di semua tempat. Hukum tadi tidak di semua tempat. Okey. Hadis-hadis berpendapat solat tarawih 8 rakaat berdalilkan hadis Sayyidatuna Aisyah bahawa solat malam Nabi sebanyak 11 rakaat. Dijawab bahawa 11 rakaat itu adalah amalan malam Nabi semasa bulan Ramadan dan selain Ramadan. Dan ini adalah solat tahajud, amalan 2 tanah haram pada 20 malam terakhir, pada 10 malam terakhir, ialah di akhir Ramadan, ialah rehat seketika selepas tarawih 20 rakaat, kemudian qiyamul lail 8 rakaat dengan 3 witir. Sekarang ahli hadis sedang berusaha supaya tanah haram solat tarawih 8 rakaat. Duk tunggu je bela Mekah Madinah nak buat 8. Kalau buat 8 berjayalah dia nak mempengaruhi. Sedangkan 10 malam terakhir tu, siapa pernah pergi umrah di 10 malam terakhir tu, seronok. Lepas 20 rakaat rehat sekejap, minum air tu mula pula 8 rakaat qiyamul lail dan bersama tahajud dan witir. Tiada dalil yang jelas mengenai bilangan rakaat. Dalil mana Nabi Muhammad jelas mengenai solat tarawih ni adalah perlu berjemaah atau tidak. Tiada dalil yang jelas mengenai bilangan rakaat solat tarawih dan adakah perlu berjemaah atau tidak. Semua diambil daripada amalan para sahabat. Oleh itu, tiada dalil yang khusus daripada Nabi, maka para sahabat dan para tabi'in telah berpendapat, bersepakat bahawa solat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Sebab Nabi dalam hidup Nabi hanya buat 3 malam sahaja
tarawih berjemaah. Nanti akan datang apa dia tu? Nanti akan datangnya hadis-hadis yang akan menyatakan sedemikian. Dalil jumhur adalah riwayat Sayyidina Abbas 20 rakaat tarawih. Riwayat Sayyidina Yazid bin Nu'man bahawa pada zaman pemerintahan Umar 23 rakaat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah kumpulkan orang ramai untuk salat tarawih secara berjemaah yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Dalam satu riwayat menyatakan berimamkan kepada Sayyidina Tamim Dari pada sebahagian waktu. Jemaah wanita berimamkan Sayyidina Sulaiman bin Abu Hasmah. Wanita-wanita dia berimam. Kalau kita pergi Nizamuddin, Masya Allah, dia akan jadi imam. Kalau Maulana Zaman, Maulana Zubair rahmatullah alaih, dia akan jadi imam. Lepas tu Maulana Sa'ad akan sembahyang kepada keluarga-keluarga dia, wanita, untuk tarawih. Lepas tu bila Maulana Zubair dah meninggal, Maulana Sa'ad jadi imam pula tarawih, di sembahyang tarawih di Nizamuddin. Jadi wanita-wanita pun mereka ada tarawih dan diimami oleh imam-imam hafiz jugalah. Fasal pertama, hadis pertama di dalam bab ini. Hadis pertama, salat tarawih. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjid min hasirin fasalla fiha layaliya hatta ijtama'a alaihi nasun thumma faqadu sawtahu laylatan wa dhannu annahu qad nama faja'ala ba'duhum yatanahnahu liyakhruja ilaihim faqad ma zala bikum alladhi ra'aitu min sani'ikum hatta khashitu an aqtuba alaikum law kutiba alaikum ma kuntum bihi fasallu ya ayyuhan nas fi buyutikum inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa as-salatu maktubah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Sayyidina, hadis ini semua diriwayatkan berapa? Kita terjemah diriwayatkan. Dalam bab ni kita tak terjemah begitu, semua diriwayatkan. Okey, tak apa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi membuat bilik di dalam masjid dengan tikar. Nabi solat di dalamnya beberapa malam sehingga para sahabat berhimpun mengikut solat baginda, sehingga pada satu malam mereka tidak mendengar suara Nabi. Mereka menyangka baginda telah tidur. Seorang daripada kalangan mereka telah berdeham supaya Nabi keluar kepada mereka. Nabi i'tikaf, Nabi keluarlah. Malam tu malam Nabi i'tikaf, keluar. Lalu baginda bersabda, "Aku sentiasa melihat apa yang kamu lakukan, sehingga aku takut difardukan ke atas kamu." Nabi kata, kalau aku keluar, aku jaga betul-betul sembahyang ni, maka dia jadi fardu. Lama Allah turun perintah dia jadi fardu pula. Siapa lah nak buat tarawih ni fardu pula? Nabi takut macam tu. Aku sentiasa melihat apa yang kamu lakukan, sehingga aku takut difardukan ke atas kamu. Kalaulah ianya difardukan, maka pasti kamu tidak akan dapat menunaikannya. Salatlah wahai sahabatku di rumah-rumah kamu, kerana seafdal solat ialah seorang adalah di rumahnya melainkan solat fardu, iaitu dengan cara berjemaah. Muttafaq alaih. Khair. Membuat bilik di dalam masjid dengan tikar. Nabi beriktikaf di dalam bilik tersebut dan beribadat di dalamnya kerana tidak mahu mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Dapat difahami melalui hadis ini bahawa harus bagi mereka yang beriktikaf untuk membuat bilik sempurna di dalam masjid dengan syarat masjid itu luas dan tidak mengganggu jemaah lain, dan hendaklah dibuka apabila masuk waktu solat supaya saf dapat disempurnakan. Jadi sepatutnya saya katakan, sebab itu saya kata kalau masjid besar tu kan dia akan tarik
tali, lepas tu dia akan gunakan kain-kain tu macam tirai, dia akan buat bilik. Kalau masyaikh kita, kalau kita tu dia akan buat bilik lah, tempat iktikaf tu dia akan buat bilik. Kalau kita masjid Seri Petaling, kita buat dengan partition tu kat belakang saja, sebab masjid kita besar, kita buat partition untuk khas kepada orang sembahyang. Jadi partition tu tak perlu dibuka pun, sebab dia di belakang, dan saf tu kita sembahyang di depan, orang pun tak penuh sembahyang tempat kita kerana terlalu besar masjid tu. Masjid tu terlalu besar, jadi kita partitionkan belakang. Kalau masjid-masjid kecil, kalau kita di India, Pakistan, masjid-masjid kecil ni, dia akan buat tarik tali, dia akan partition. Tapi itu dengan kain lah. Ada tempat tu dia akan buat tirai sikit, ataupun dia letak partition dengan kayu dan sebagainya. Dan bila nak sembahyang, biasanya dia akan buat dengan tirai. So dia akan tarik tirai, sembahyang balik. Lepas sembahyang tutup balik, supaya syekh duduk dalam tu tenang, dan orang-orang akan datang. Anak-anak murid akan datanglah 10 akhir malam, 10 malam yang terakhir tu, datang berjumpa dengan syekh. Dan kebanyakan syekh-syekh beriktikaf di masjid. Kebanyakan syekh beriktikaf di masjid. Ini Nizamuddin, saya ingat lagi tahun 91, saya beriktikaf di Masjid Nizamuddin 10 hari iktikaf di Nizamuddin. Masa tu Maulana Izzahar ada, Maulana Umar ada, kita sekalian. Cuma dia orang tu ada bilik kat depan, kita pun kat Nizamuddin tu, tempat bilik Maulana Sa'ad tepi tu. So kita buat partition sedikit, dan sebab itu kita ada tangga untuk naik ke tingkat atas. Tangga tu hanya dibuka pada khas bulan Ramadan saja. Dan kita pernah beriktikaf lah. Saya ingat saya iktikaf tahun 91, 10 hari iktikaf di masjid. Masa tu Maulana Ibrahim apa semualah beriktikaf. Wahai manusia, solat dia di rumah-rumah kamu, melainkan solat fardu. Perintah ini tidaklah bermakna wajib, tetapi memberi makna mustahab. Secara umum, solat-solat sunat afdal dikerjakan di rumah, kecuali solat-solat sunat yang menjadi syiar Islam, seperti solat hari raya, solat meminta hujan, solat gerhana, dan solat-solat sunat yang disunatkan berjemaah. Nabi mengeluarkan perintah ini kerana khawatir solat tarawih akan difardukan ke atas umatnya, dan perkara ini dikhawatiri perkara yang dikhawatir ini tidak akan berlaku lagi selepas kewafatan Nabi, kerana wahyu telah terputus. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Ibnu Umar melakukannya. Dengan berjemaah. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaih, kerana inilah imam-imam kita berpendapat bahawa solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah lebih afdal dikerjakan di rumah daripada di masjid, bahkan lebih afdal daripada dikerjakan di Kaabah. Raudhah Asy-Syarif, kerana kelebihan mengikuti sunat lebih afdal dan ganjaran berlipat ganda solat berjemaah. Rumah akan mendapat keberkatan dan selamat daripada riak, walaupun di masjid tiada orang. Maksudnya sembahyang yang mana tak disunatkan berjemaah, maka sembahyanglah kat rumah, itu lebih afdal hukumnya. Hadis ke-1296-2, memenuhkan bulan Ramadan dengan amal ibadat. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarghabu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah, fayaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fatawaffiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalik, summa kana al amru ala zalik fi khalifati Abi Bakr wa sadran min khalifati Umar ala zalika. Rawahu Muslim. Khair. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau berkata, Nabi SAW selalu memberi galakan untuk bangun beribadat pada malam bulan Ramadan tanpa memerintahkannya dengan wajib. Maknanya tak diwajibkan. Baginda bersabda, barang siapa yang bangun beribadat malam hari pada bulan Ramadan atas dorongan iman dan ihtisab,
maka akan diampuni dosanya yang lalu. Begitu juga yang berlaku sehingga diwafatnya Rasulullah SAW. Beginilah sehingga zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar tak sembahyang berjemaah lagi tarawih, dan dimulakan di zaman Umar, dan pada permulaan zaman Umar pun tak dimulakan lagi dengan tarawih secara berjemaah macam mana cara Nabi sembahyang tiga malam. Nanti hadis akan datang akan diceritakan keadaan situasi ini berlaku. Khar iman dan ihtisab. Selalu sebelum tuan-tuan mulakan pengajian, saya selalu pesan iman dan ihtisab. Iman kita lakukan semata-mata kita kena, dan apa yang kita lakukan ini kita yakin bahawa inilah perintah Allah. Iman kita bahawalah ini perintah Allah, bukannya yang kita lakukan ini sebagai satu rutin perintah yang sepatutnya kita buat, tapi berqadri perintah yang kita yakin bahawa itulah perintah. Itulah perintah. Ihtisab iaitu kita nak meyakini janji yang telah dijanjikan oleh Allah. Secara umumnya semua ibadat yang dikerjakan dengan membawa dua sifat ini akan bertambah nilai ganjaran untuknya. Dengan jelas kita telah beritahu pada tempat-tempat yang lepas. Secara khususnya dalam bulan Ramadan akan diampun dosa-dosanya yang telah lalu. Sifat yang pertama iman, iaitu dia beribadat. Seorang itu beribadat dengan meyakini bahawa ibadat yang dikerjakan itu adalah perintah Allah. Puasa ni sebab apa kita buat? Sebab dia perintah Allah. Sembahyang ni sebab apa kita buat? Sebab dia perintah Allah, mahupun fardu ataupun sunat. Dengan kita meyakini, kenapa kau puasa? Rutin je lah Ramadan kena puasa. Setiap Ramadan kan hukum dia kena puasa. Jadi dia bukan satu perkara yang rutin. Benda perintah ni bukan rutin yang perlu kita buat, rutin yang kita buat. Tak, kita buat dengan menganggap bahawa itu perintah. Dan yang keduanya ihtisab, iaitu seorang beribadat dengan meyakini janji-janji dan ganjaran yang disediakan oleh Allah. Baginda kerjakan solat tarawih secara berjemaah selama 3 hari sahaja. Kemudian solat secara berasingan, dan perkara ini berterusan sehingga zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan pada awal zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Adapun selepas itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengumpulkan yakni sahabat rakyatnya beliau untuk tarawih secara berjemaah. Tarawih dikerjakan dengan secara berjemaah. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak memerintahkan solat tarawih secara berjemaah kerana beliau sibuk dengan urusan yang lebih penting. Begitu juga Sayyidina Umar pada permulaan pemerintahannya. Oleh kerana itulah Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata, terdapat pendapat yang sahih dengan sepakat ulama bahawa solat tarawih secara berjemaah lebih afdal. Bahkan sebahagian daripada mereka mendakwa ia adalah ijma' sahabat. Dan saya telah beritahu kadang-kadang ijma' ni lebih besar daripada nas. Ijma' ni kan kita dalam syariat untuk sabitkan hukum syariat, bagi kita untuk sabitkan hukum syariat, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan kadang-kadang satu-satu situation bahawa ijma' itu lebih kuat daripada hukum nas Quran dan hadis. Setelah ijma' tadi, misalnya fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Bila kita nak sembahyang, nak berwuduk, fawsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kamu beserta dengan siku, wamsa'u bi ru'usikum, dan sapulah kepala kamu dengan air pada tangan yang basah, wa arjulakum, atau kalau kita kata wa arjulakum, terjemahnya basuhlah kaki, dan wa arjulikum, sapulah kaki. Di dalam kiraat yang sahih, dalam kiraat tawatur, maka kedua-dua kiraat boleh dibaca, iaitu dan bacaannya tak salah dan sahih,
sebab qiraat tu di dalam qiraat 10. Maka wa arjulikum wa arjulakum. Kalau wa arjulakum, maka kata hubungnya pada waksilu, iaitu basuh. Sebagaimana muka dan tangan perlu dibasuh, wajib dibasuh, maka kaki wajib dibasuh. Dan satu lagi ialah, kita dah belajarlah di dalam jilid kedua dulu, di dalam bab taharah. Taharah juga kita tak mengajar secara umum pada masa tu, kita masukkan dia di dalam taharah. Taharah secara umum, kitabul ilmu sahaja. Kitabul ilmu taharah. Taharah dalam daurah. Taharah dalam daurah. Kitabul ilmu di dalam daurah dan taharah di dalam daurah. Taharah ni kita ada 6 daurah di dalam taharah. Ilmu kita ada dua daurah, daurah 1 dan daurah kedua. Dalam 12 jam kita bahas di dalam kitabul ilmu di jilid pertama, dan dalam 6 daurah. 6 daurah, iaitu 6 daurah. Saya ghaliban tak silap saya 6 daurah, daripada daurah ketiga hingga ke daurah ke-8, iaitu satu daurah 6 jam kan. 6 kali 8 di dalam 48 jam kita bahaskan tentang kitab taharah. Tak banyak, 48 jam sahaja. 48 jam sahaja di dalam kitab taharah yang kita bahaskan dalam jilid kedua, iaitu kitabut taharah di dalam 6 daurah. 6 kali 6 6 kali 6 lah, 36 jam, bukan 48 jam, 36 jam kita bahas tentang bab taharah. Kalau kita kira jam ni, 36 jam ni, lama juga bab taharah ni mengaji. Mudah. Kita akan belajar 600 jam 600 jam tu pada pelajar yang sudah memahaminya. Kalau umum dewasa ni mungkin sampai ke 7 hingga 800 jam lah untuk kita habiskan keseluruhan kitab kita Mishkatul Masabih, iaitu 6,000 hadis. InsyaAllah Allah SWT akan sempurnakan niat kita dengan kita semangat berkobar-kobar untuk menghabiskannya, InsyaAllah. Dan bukan setakat sebagai ilmiah atau sebagai maklumat, tetapi kita nak bawa dia menjadi makmulat, sebagai amalan, amalan di dalam kehidupan kita. Lepas tu daripada 9 dan sekarang ke 15 dah. 9 dah 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 daurah tadi di dalam kitab, 7 daurah di dalam kitabul janaiz, kitab bab jenazah, pengurusan jenazah, dan bab puasa, dan bab zakat, dan bab haji, bab zakat dan bab puasa sekarang ini. Lepas tu habis bab puasa, kita akan masuk daurah, mungkin 2 kali lagi daurah, 16, 15, 16, 15 tu. Lepas tu kita, yang seterusnya kita akan daurah bab haji, insyaAllah. Itulah sedikit sebanyak program-program yang kita nak buat, insyaAllah. Program-program yang kita akan lakukanlah, insyaAllah, dengan kehadiran tuan-tuan lah. Dengan sebab masya-Allah, terima kasih dengan kehadiran tuan-tuan sanggup untuk mendengar celoteh-celoteh saya, masya-Allah. Jadi saya bolehlah juga dengan apa ni, dengan celoteh-celoteh saya ni, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, kalau tak ada tuan-tuan, tak adalah program kita. Maulana Syekh Khan rahmatullah alaih, dia sampai ke masjid, dia sampai ke madrasah, orang tu tunjuk, ini darul iqamah, ini darul iqamah, ini tempat asrama, ini tempat pengajian, darul dirasah, ini tempat dirasah, tempat pengajian kelas-kelas. Maulana kata, saya nak jumpa 2 sahaja, pelajar dan asatizah. Asatizah dan talamizah. Asatizah tu ustaz-ustaz, talamizah tu pelajar-pelajar. Tak, dia kata, saya nak tunjuk tuan dulu. Ni bilik-bilik asrama,
bilik-bilik tempat-tempat asrama mereka. Ni kita dah sediakan asrama mereka, kita sediakan kelas-kelas mereka. Tak, dia kata saya nak jumpa pelajar. Saya nak jumpa pelajar dan saya nak jumpa ustaz. Saya nak jumpa pelajar dan saya nak jumpa ustaz. Patut baru dia beritahu. Terbinanya satu madrasah, terbinanya satu pusat pengajian adalah daripada dua mereka ini, pelajar dan ustaz. Pelajar dan ustaz. Kalau ada ustaz tak ada pelajar tak jadi. Kalau ada pelajar tak ada ustaz tak jadi. Tapi kalau ada ustaz dan ada pelajar, walaupun tak ada tempat, maka walaupun tak ada tempat, walaupun tak ada tempat tinggal, walaupun tak ada kelas-kelas pengajian, tempat-tempat nak mengaji, tetapi perkara ini dapat dijalankan. Pengajian ini dapat diteruskan. Macam kita lah tak ada kelas, tapi Masya Allah kita di alam maya. So okey lah, zaman sekarang zaman alam maya. Tapi mungkin dengan tuan-tuan tak tengok lagi saya macam mana, tak jumpa lagi dengan saya, tapi kurang-kurang kena jumpa dengan saya lah. Kalau jumpa tengah-tengah jalan dengan saya ni, kata ustaz, saya anak murid maya ustaz. Kena bagi tahulah anak murid. Ustaz tu kena kenal anak murid juga. Anak murid kenal ustaz, tak jadilah. Begitu. Jadi begitu. Kalau tanpa tuan, maka tanpa tuan-tuan, perkara ini tak boleh berlaku. Perkara ini tak boleh berjalan tanpa tuan-tuan. Masya Allah. Jadi saya pun tak mengajar, dan tanpa saya tak apa, tuan-tuan boleh pilih lagi ustaz-ustaz yang lain, banyak lagi. Kebetulan je saya ni, kebetulan saja saya ni, tuan-tuan boleh cari ustaz, banyak lagi ustaz-ustaz yang lain. Allahu Akbar. Jadi beginilah, kita dah berjilid ke-3. Okey, Haji Arif pun ada Haji Arif As-Sahabah, masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Jeff, insya-Allah. Jadi begitulah. Jadi jadi Maulana kata, saya nak tengok asatizahnya dan saya nak tengok talamizahnya. Mana tenaga pengajarnya dan manakah anak-anak muridnya. Manakah anak-anak muridnya. Jawab lambat kita ni. Tanya kunut nazilah bila nak dibaca. Dia tak duduk kan? Semalam tak duduk kan? Bila kunut nazilah nak dibaca tu? Kan kita dah bahas dah semalam dalam muka surat berapa. Kena tengok balik yang semalam saya dah terangkan bila nak baca kunut nazilah tadi. Saya dah terangkan dah. Tengok situ semula lah. Okey. Semalam dah panjang lebar kita dah bincangkan perkara ini, insya-Allah. Jadi begitulah, insya-Allah. Jadi moga Allah SWT bagi kekuatan pada kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah, jadi esok malam kita akan ada daurah lah. Kita akan daurah yang ke berapa tadi, muda-muda yang ke-16 kita ada daurah, iaitu di dalam kitab puasa. Dalam kitab puasa kita akan ada daurah, insya-Allah. Kita bermula malam esok, iaitu jam ke-8, Jumaat malam sejam setengah, pagi Sabtu sejam setengah, Sabtu malam sejam setengah, dan Ahad malam sejam setengah. Jadi 6 jam lah. Jadi kita ada dah lain-lain daurah tu, yang saya dah bagi pada lain-lain daurah. Untuk mereka yang nak mengikuti daurah kita, boleh isikanlah lain-lain daurah tadi. Penuhilah dengan lain-lain daurah kita tadi. Saya dah bagi link macam mana tuan-tuan untuk mengikutinya dan untuk menyertai daurah kita, insya-Allah. Untuk menyertai daurah kita, jangan lupa ya, insya-Allah. Jadi ia adalah ijma' sahabat. Jadi sahabat ni, ijma' ni, dia satu benda yang kuat lah. Ijma' ni satu perkara yang kuat. Jadi kadang-kadang ijma' tu lebih besar. Jadi kita kata tadi kan, pada ijma'nya ialah kaki ni basuh. Kaki ni adalah basuh. Walaupun dalam riwayat, dalam qiraat ada arjuli, maksudnya sapu. Tapi telah sepakat ulama, kaki kita tak boleh sapu. Bila kaki kita tadi kosong, tanpa dipakai dengan stokin atau dipakai dengan stokin kulit,
Dan stokin dan stokin kulit, bukan stokin nipis. Stokin nipis tak boleh. Dan kita dah beritahu semua tadi, kita dah bahas di dalam bab taharah dahulu, insya-Allah. Okey. Kita baca satu hadis pendek sebelum masuk hadis kedua. Hadis ke-1297, kurangan 3. Bagusnya solat sunat dikerjakan di rumah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salah fil masajidihi falyaj'al li baitihi nasiban fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Rawah Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah selesai solat seorang daripada kamu di masjid, hendaklah dia menjadikan rumahnya juga mendapat bahagian, kerana Allah akan meletakkan kebaikan pada rumahnya dengan sebab solatnya itu. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Bagi mereka yang ada kekuatan untuk mengerjakan solat sunnah di rumah, solat sunat ni di rumah selepas solat fardu, maka afdalnya mereka dikerjakan di rumah. Tetapi bagi mereka yang sudah tahu, jika balik kat rumah maka tiada kekuatan untuk kerjakannya, maka afdal baginya mengerjakan di tempat mereka kerjakan solat fardu tadi. Sebab kita tahu bila balik kat rumah, bila bersentuh dengan isteri, habis dah wuduk, batal dah wuduk, nak ambil wuduk lagi, nak sembahyang sunat lagi. Oh, panjang cerita. Balik kat rumah tu belum sampai, bang, nak gula sekilo, gula tak beli lagi. Santan habis terlupa, esok nak masak nasi lemak ni pula ni. Jadi macam-macam, tak sempat nak buat apa. Waktu dah habis dah. Lepas tu tinggal saja, tak nak buat pun. Tidak termasuk solat tarawih. Tapi tidak solat tarawih, tapi solat tarawih itu dikerjakan daurah 93 jam 35 minit 54 saat. Masya Allah, muda kita dia. Sepatutnya 94 jam kan, tapi ada kita sikit dari daurah kita adalah 93 jam 35 minit 54 saat. Dan umum kita, pengajian umum kita sudah 175 jam 50 minit 6 saat. 6 saat daurah tu. Daurah tu iaitu 175 jam dah. 175 campur dengan 95, 176 lah kita kata. 176 campur dengan 93, 296 dengan 39, 269 jam dah kita. Masya Allah, pengajian kita dah hampir 290 jam dah. 269 jam dah kita. 269 jam, 270 jam lah. Kita dah hampir 270 jam, campur ni 1 jam, 270 jam dah. Dah lah banyak dah tu. Dah hampir separuh dah tu. Kalau 600 jam tu tak sampai lagi lah. Begitu insya-Allah. Jadi insya-Allah lah. Muda kita, dia bahagian ni cepat dia boleh kira. Masya-Allah. Dia dah kita kira dah. Masya-Allah. Contoh 269 jam 26 minit 26 minit tepat. Tak ada saat. Wallahu a'lam lah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi pada hari Isnin. Hari Isnin lah kita akan sambung pengajian umum ni pada hari Isnin insya-Allah. Sambung lagi dalam kitab Ramadan lah, iaitu hadis yang kedua, hadis yang ke fasal kedua. Jadi insya-Allah malam esok kita akan adakan daurah. Jadi siapa yang belum daftar tu boleh daftarkanlah dahulu insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana
وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم. InsyaAllah yang belum dapat lagi tu insyaAllah akan diberilah daurah tu, akan diberi esok lah tu. Daurah tu akan diberi esok lah. Cepat-cepat daftar. Daurah tu yang Ustaz tu kan, Ustaz Abu Bay tu belum dapat lagi tu semua, mungkin malam ni tak pergi lagi tu kali kot. InsyaAllah kita akan dapat esok lah tu. Nanti admin akan bagikan insyaAllah. InsyaAllah admin akan dibahagikan InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ya Allah.